Oke, kita melakukan sholat jamaah takhir di sini. Negeri ini sempadan dengan negeri Bukhara. Bangunan pun sangat estetik. Macam ada style Yunani. Orang lain tak boleh tak masuk. Duduk kita. اللهم اجعل واسعا تقبل وقرنا من القران العظيم وما قلنا من قول لا اله الا الله واستغفر الله جل وعلا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس مبارك خلية واسعة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ذلك ونزيد حضرة سيدنا وحبيبنا شفيعنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين. Dia masuk tu kata dia bagus tiga dulu. Okey, tuan-tuan dan puan, ini adalah wali, kan di Bukhara ada 7 wali. So ini adalah nombor 1, namanya Syekh Abdul Khaliq Ridwani. Syekh Abdul Khaliq Ridwani. Yes, dia hidup abad 9-10. Ya, dan dia pengasaskan tarikat Hoja Ghani. Hoja Ghani ini dia zikir dalam. Kan ada banyak tarikat. So di Bukhara ini kita akan cerita banyak sufism ya, tarikat tasawuf, Naqshbandi kita cerita sini. So ini adalah kita sudah sampai ini makam Abdul Khaliq Ridwani ya, nombor 1 di dalam 7. So, dia lahir di kampung ini dan dia asal ibu bapa dia daripada Turki, Bizanti ya. So ada bapa dia lama tak dapat anak, ada pada satu masa Nabi Khidir suruh pindah sinilah, pindah ke Bukhara dan dia dapatlah anak Abdul Khaliq Ridwani ya. Abdul Khaliq Ridwani memang daripada kecil sudah tarbiyah oleh Nabi Khidir. Nabi Khidir. Sebab kan Nabi Khidir bagi tahu kepada bapa dia kan. Masya Allah. Itu jadi ruhani lah, ruhani ya. Guru ruhani adalah Abdul Khaliq Ridwani atau Nabi Khidir. Tapi guru yang biasa yang belajar Yusuf Hamadani, dia di Iran. Di Hamadani dia. So dia asaskan tarikat Hoja Ghani yang saya sudah sebut 3 prinsip ya, yang setiap nafas tu kena jaga, pijak kaki mau ke mana kena jaga, mata kena jaga. Nombor 3 tu kalbu kena jaga. Kalbu kalau kita biarkan sedikit, kalbu ini macam-macam akan fikiran datang, khayal-khayal tu semua akan buruk nanti kan. Itu nanti buat dosa. Itu sebab dia suruh yang pertama jaga nafas ya, dan pijak kaki, dan nombor 3 kalbu. Okay. Sampai fikiran-fikiran pun kena jaga. Sebab dia ajar prinsip ini kepada murid-murid dia. Dikeluarkan banyak murid juga. Dan lama duduk di sini, di kota Ujdawan ini. Ada keramah dia. Dulu ada masjid sini, masjid lama. Dia ada tangga. Semua murid-murid mau naik ke atas, tapi dia saja yang naik dulu masa dia hidup. Daripada situ dia pergi Mekah. Sebab fardu dia solat di Mekah, sunat solat di sini. Allah bagi keramah ya kepada ini, dan dia adalah keturunan Imam Malik. Itu atas ada kubur lagi kan? Atas itu adalah ibu. Dia bumika di tapak kaki ibunya.
Masya Allah. Dan meninggal di sini. Dan dia punya kata-kata, dia punya buku-buku masih pakai. Kebanyakan tuan-tuan perempuan, Syekh Abdul Ghalib Rizwani punya buku macam Hakim Tirmizi juga tentang adab akhlak. Buku dia tentang adab akhlak ahli tasawuf, adab-adab ahli tarikat, adab-adab ahli tarikat Khawaja Ghani. Ya, itu buku-buku itu masih ada lagi, masih pakai, masih belajar lagi. So setelah merdeka, dulu sini pun gedung kapas juga. Setelah merdeka semua sudah pindahkan tempat lain. So buatlah ini masjid, semua ini masjid baru. Cuma yang belakang ini depan kita ada madrasah kan? Itu madrasah. Sebab Amir Timur selalu teringin nak buat madrasah dekat sini, tapi dia meninggal. Tapi cucu dia Mirza Ulubi, dia buat madrasah ini abad 14 di depan sana. Itu madrasah ya. Madrasah ini sekarang tidak aktif, cuma warisan sahaja. Tapi kan dia macam samakan style kan? Sebab dia samakan style sebab arkitektur daripada Samarkand bawa ke sini, dia buat madrasah ini. Madrasah ini namanya Abdul Ghalib Rizwani, tapi wakaf oleh cucu Amir Timur ya, Mirza Ulubi kan, hadiahkan kepada rakyat sini. Ini saya muka besar. Bayangkan ini madrasah seolah-olah dia hidup kat sini. Di sini mana buka kedai. Ya, betul. Okey, selamat datang di Kota Lama Mir Arabi Oli Madrasah Si Koshidagi. Baik-baik ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqihu wahidu ashaddu ala syaitani min alfi abidin. Rahu Tirmizi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Rawahu Bukhari. Di setiap jalan yang kami lalui mesti ada hadis sahih daripada riwayat perawi hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum linnas. Rawahu Tabrani. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridha rabbi fi ridha walidi wa sakhatu rabbi fi sakhatil walid. Rawahu Tirmizi. Dan banyak lagi hadis-hadis di sini, insyaallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabb. Allahumma shalli ala sayyidina. Ini Abu Hafs Kabir, ini kita Abu Hafs Sahih. Yang itu cucu, ini ibu. Sebab tuan-tuan perempuan, Abu Hafs Sahih itu adalah ulama yang terkenal. Itu sebab supaya tidak keliru. Dia buat kabir dan sahir. Kabir itu besar, sahir itu kecil. Ya, sebab dua-dua kecil ulama. Ulama yang pertama wafat kepada di Bukhara ini yang namanya tinggi itu adalah kemudian Abu Hafs, nama dia Abu Abdullah. Tapi itulah yang ada yang hari dia tidak khatam Quran. Setiap hari dia A few moments later. Ai nak diri kat tengah-tengah. Yes. Masjid ini dibangun oleh Raja Bukhara pada tahun 1720 oleh Raja Astrahani.
sekalian. Kita semua dari mana? Dari Malaysia? Tadi masjid sudah starting masjid itu sudah lama. Istana lama. Masjid ini daripada abad 15. Masjid ini nama dia Masjid di Kalon. 10,000 orang boleh solat. Masjid ini ada satu teknologi tuan-tuan puan-puan kita boleh belajar. Dia ada 280 kubah. Bentuk kubah di atas bumbung ini. Roof ya. So dia ada 230 tiang di dalam masjid. Semua ini untuk sound system dia buat. Oh, Sebab masjid ini tidak kan menggunakan zaman mic. dulu ini kan bazar Silk Road. Yes, yeah. Daripada Ark Citadel tadi yang ada pintu gerbang tu, itu pintu starting bazar. Ini semua sampai ke tempat Yahudi punya tempat di atas sana. Situ adalah bazar. So, masa dulu kalau Imam Bilal azan di minara ini ada 12 tingkap ni. Tu. Naik atas lah. Dia memang duduk di atas. Nanti dia azan, semua akan pergi solat. Sebab masjid ini masjid besar, 10,000 orang boleh solat. Itu sebab dia buat sound system dengan kubah-kubah sahaja. So, kalau imam di mihrab baca, di belakang dengar semua sekali. Zaman dulu punya teknologi lagi hebat kan? Yes. Mihrab pun dia buat macam ni supaya suara imam baca dia pergi ke belakang, pergi kubah, spread ke semua jemaah boleh dengar. Sebab ini masjid besar sekali. So, minara ini buatan daripada abad 9. Tuan-tuan, nanti ada 3 fungsi. Satu untuk lighthouse. Kalau karawan-karawan dia akan datang daripada padang pasir, naik unta, dia nampak ini dia akan tahu lah dia sampai ke Bukhara. Yes. So, ini tinggi dia 47 meter. 47 meter. 47 meter tinggi. Dan kita tengok zaman dulu punya cara, kalau dia tak pakai mozaik tiles, dia buat hiasan dengan batu-batu sahaja. Setiap level tu dia punya motif design dia memang lain-lain. Kita nampakkan dalam lampu. Ya. Ini kalau masjid ini sudah, sebab masjid dan minara buat waktu yang sama. Tapi masjid ini sudah buat balik abad 15 sudah buat balik. Kenapa? Sebab Genghis Khan robohkan. Tapi minara ini Genghis Khan tidak sentuh. Sebab dia punya topi jatuh. Topi dia jatuh. Topi dia jatuh. Dia kata dia tak pernah tunduk mana-mana, tapi minara ini paksa dia tunduk sebab dia ambil topi dia. Ambil topi ya. Dia kata jangan sentuh ini. Dia tak sentuh. Ini memang asli daripada abad 9. Okey? Inilah pula tuan-tuan, ini kita tengok yang terkenalkan Bukhara ini dan banyak ulama-ulama keluar. Madrasah. Yang sekarang mufti-mufti Rusia, Kazakhstan semua pernah belajar di madrasah ini. Madrasah ini adalah madrasah Mira Arab. Masih aktif. Masih aktif. Masa daripada abad 15 sampai sekarang masih aktif lagi. 130 murid setiap tahun dia ambil. Lelaki, tapi umur 16 tahun ke atas. Bukan perempuan. Perempuan punya di sana ada lain. Ini khas untuk Laki. lelaki sahaja ya. So madrasah ini kenapa dia panggil Mira Arab? Sebab penggasas ini adalah daripada Yaman. Muhammad Abdullah Al-Yamani dia datang Asrama sini. ke atau ulang alik? Dia duduk sini dah. Semua duduk sini asrama. Asrama atas tu asrama, bawah tu classroom. Tadi pengasas bangunan tadi siapa? Muhammad Abdullah Al-Yamani. Itu dia bumikan di dalam juga, makam dia di Oh, dalam. Masya Allah. Kalau dia buka kita boleh masuk dulu buka, tapi sekarang kita buat renovation. Ya. Kita sekarang tak boleh masuk. Dulu boleh masuk, dia ada makam di dalam. Hmm. Okey tuan-tuan, ini dua ini tempat ikonik kepada Bukhara. Masjid di Kalon, Minara Kalon dan Madrasah Mira Arab. Okey? Dan trading domes pula tuan-tuan, itu depan sana. Kita nampak. Itu macam ini ada 3 stop. Depan kalau kita jalan ke depan ada lagi 3. So setiap trading domes ini dia ada fungsi dia. Contoh di sini dia jual hanya kopiah-kopiah buatan yang bulu-bulu daripada bulu biri-biri. Yang kedua dia jual kain-kain. So kita makan di sini. Watch your step. Sudah tutup. Tak boleh. Oh, nice pastry. Wow. Very. Labbaik. Ada korban.
Oh, ini macam kedai tom yum Macam kedai tom yum Ah. Minati. 1 hour later. Tapi sayang cuma 1 malam. Cuma 1 malam tu, sana tu. Ada kolam lah. Hotel pun cantik. Kami menginap di Shahid Zarafshan, Bukhara. Tomorrow. Салам алейкум, всем вам добрый вечер, пацаны. Nastroyla qalay ishlanishtakmi? Ko'chalarni gulat qilishga jilaniya qalay. Hammasi yaxmali yoki gallakmi? Yo'llarimiz yoritsin chiroq. Gayguyimiz kallada taro. Oldinda tuman yoki yomg'ir, o'tib olamiz perezdan tezroq. Tashnalikdan yo o'zimiz xo'lab, aylanamiz birgada o'tirib. Ketmasa bo'ldi quyosh porlab, dam olamiz kechgacha uxlab. Салам алейкум, всем вам добрый вечер, пацаны. Nastroyla qalay ishlanishtakmi? Ko'chalarni gulat qilishga jilaniya qalay. Hammasi yaxmali yoki gallakmi? La 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 la. Салам алейкум, всем вам добрый вечер, пацаны. Nastroyla qalay ishlanishtakmi? Ko'chalarni gulat qilishga jilaniya qalay. Hammasi yaxmali yoki gallakmi? Yo'llarimiz yoritsin chiroq. Gayguyimiz kallada taro.